Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani Asia. Sudah tentu ini adalah ruang platformnya dan juga waktunya untuk kami bawakan diskusi mengenai perkembangan isu semasa di peringkat Asia ataupun di peringkat serantau ini. Minggu ini sudah tentu ada beberapa perkara dan tumpuan yang perlu diberi perhatian. Khususnya yang pertama, kita melihat kepada hasil mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN yang ke-55 di Phnom Penh, Kemboja. Dan satu lagi, di awal minggu ini sudah tentu melihat kepada satu lawatan daripada Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi yang menimbulkan sedikit konflik di peringkat serantau ini. Tetapi kalau boleh kita nak beri tumpuan terlebih dahulu untuk melihat kepada mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN yang ke-55. Sebab itu untuk malam ini saya tampilkan dua tetamu hebat. Yang pertamanya Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Prof adalah Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti Pusat Pengajian Kerajaan, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan juga Pengajian Antarabangsa, Universiti Untara Malaysia. Dan seorang lagi seperti biasa saya akan bersama dengan Zhang Hong, wartawan dan juga kolumnis daripada Kumpulan Media Cina CMG. Zhang Hong, saya tahu banyak yang Zhang Hong nak suarakan dan juga beri sedikit pandangan melihat kepada susulan lawatan daripada Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi beberapa hari lepas. Tapi untuk waktu ini saya nak mulakan dahulu dengan Prof. Prof, kalau boleh dikongsikan melihat kepada tumpuan mesyuarat Menteri Luar Negeri di peringkat ASEAN yang dilakukan ataupun dilaksanakan di Phnom Penh, Kemboja ini, selain pada kita melihat kepada kerjasama sosioekonomi pasca pandemik, kita bercakap tentang kerjasama multilateralism dan juga transformasi digital, ada perkara-perkara lain yang turut diberi perhatian khususnya berkaitan dengan isu dan juga konflik di Myanmar, dan malah juga ada suara-suara yang menyatakan kebimbangan berkaitan dengan kedamaian dan juga kestabilan khususnya melihat pada di Selat Taiwan. Mungkin secara permulaannya Prof boleh kongsikan tumpuan pada mesyuarat Menteri Luar ASEAN pada kali ini. Okey, saya melihat bahawa sudah tentulah agenda utama yang akan dimainkan ataupun dibincangkan oleh menteri-menteri luar ASEAN ialah berkaitan dengan security. Ini sudah tentulah berkait dengan lawatan Speaker Dewan Negara ke Amerika ke Taiwan, yang sebelum ini juga beliau telah melawat di Singapura dan juga di Malaysia. Namun yang seringkali menjadi pertikaian ialah apabila beliau mengadakan lawatan ke Taiwan. Jadi sudah tentulah kerana kita tahu bahawa ASEAN mempunyai hubungan yang baik dengan China dan juga mempunyai hubungan yang baik dengan Amerika. Dan kedua-dua gegasi besar ini mempunyai peranan yang penting dalam memastikan kestabilan di rantau ASEAN ini. Jadi sudah tentulah agenda penting yang akan dibincangkan adalah berkaitan dengan bagaimana ASEAN boleh berfungsi bagi memastikan bahawa ketegangan di antara kedua-dua negara ini tidak akan mengganggu-gugat kestabilan politik dan juga kestabilan ekonomi di rantau ini. Jadi sudah tentulah kita lihat bahawa ASEAN mempunyai pendirian bahawa mereka ingin menjalin hubungan yang baik di antara kedua-dua negara. Dan mereka juga mempunyai interest bahawa kedua-dua negara perlu menjalin hubungan yang baik di antara satu dengan yang lain. Kerana kita tahu bahawa Amerika mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kestabilan ekonomi di rantau ini. Dan juga China juga mempunyai pengaruh yang besar dalam menjamin kestabilan politik dan ekonomi di rantau ASEAN. Jadi apabila dua gergasi besar ini bersengketa dan terutama melihat kepada pertikaian yang berlaku melalui pengiktirafan Amerika terhadap Taiwan dengan apabila lawatan itu dibuat, maka sudah tentulah ia akan memberikan satu konflik yang berpanjangan di antara kedua-dua negara besar ini. Dan apabila kedua-dua negara besar ini berkonflik, ia akan mengganggu gugat kestabilan politik dan juga kestabilan ekonomi di rantau. Apatah lagi dalam keadaan di mana konflik Ukraine dan Rusia telah memberikan impak yang sangat besar dari segi pertumbuhan ekonomi di rantau ini. Jadi saya melihat bahawa ini akan menjadi antara agenda utama kebimbangan kesemua negara-negara ASEAN apabila pertikaian di antara kedua gergasi besar ini pasti akan memberikan kesan kepada kestabilan politik dan juga kestabilan ekonomi di rantau ini. Jadi saya melihat itu pasti akan menjadi agenda utama perbincangan menteri-menteri luar ASEAN nanti.
Prof menyatakan apapun yang berlaku melihat kepada konflik antara dua buah negara, Amerika Syarikat dan juga China, ASEAN mengambil pendirian ataupun jalan tengah untuk memiliki ataupun meneruskan hubungan yang sedia ada. Zhang Hao, mungkin boleh dikongsikan daripada perspektif China, sebelum lawatan yang dilakukan oleh Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat ini telah pun diberi amaran daripada China supaya jangan diteruskan rancangan untuk melakukan lawatan walaupun sehari di Taiwan. Tetapi daripada perspektif China, bagaimana boleh kita fahami apa yang sedang berlaku dan bagaimana respon daripada negara tembok besar China? Ya, sebenarnya saya rasa kalau mengapa isu Taiwan menjadi begitu sensitif, mungkin ramai penduduk-penduduk di Malaysia atau di Asia Tenggara mereka tak faham kerana bagi pengetahuan mereka, mereka mungkin masih fikir Taiwan merupakan satu negara yang berdaulat. Jadi ada apa masalah kalau nanti Nancy Pelosi melawat ke sana? Ada apa kaitan dengan China? Tapi sebenarnya saya rasa ini ada sedikit latar belakang yang perlu diberitahu kepada kawan-kawan kami di Asia Tenggara, iaitu kalau catatan yang paling awal mengenai Taiwan itu pada zaman Sri Kingdom dalam sejarah China, iaitu pada tahun 230 Masehi. Pada masa itu, satu negara antara tiga Sri Kingdom tersebut, iaitu negeri Wu, sudah menghantar armada ke Taiwan dan menempa 10,000 askar di sana. Ini catatan yang paling awal mengenai Taiwan. Dan sejak itu dia sudah menjadi sebahagian dari China. Dan selepas itu sebenarnya dalam sejarah begitu panjang dia selalu di bawah pentadbiran kerajaan pusat. Dan hingga tahun hingga abad ke-17, iaitu penjajah dari barat, dari Eropah datang. Pada masa itu penjajah yang paling hebat ialah Belanda. Dia datang ke timur sini dan kita tahulah sudah menjajah banyak tempat termasuk macam Indonesia, dan juga dia datang ke Taiwan dan menjajah Taiwan, juga menduduki Taiwan pada masa itu. Tapi pada tahun 1661, General Zheng Chenggong sudah berjaya mengusirkan penjajah dari Belanda. Dan pada masa itu Taiwan sudah kembali ke pelukan tanah besar lagi. Dan selepas itu dalam Perang Dunia Kedua, Jepun menduduki Taiwan lagi. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, berdasarkan berbagai dokumen yang ditandatangani berbagai negara-negara atau PBB, Taiwan dikembalikan kepada China. Dan apa yang dikatakan isu Taiwan pada masa ini sebenarnya selepas Perang Saudara, selepas itu Perang Dunia Kedua antara tentera dari Kuomintang dengan tentera dari Parti Komunis China. Dan akhirnya kita tahu penubuhan Republik Rakyat China di tanah besar, dan kalau tentera Kuomintang mereka melarikan diri ke Taiwan. Tapi bagaimanapun kedua-dua pihak di Taiwan, di tanah besar, semuanya menyatakan sendiri mewakili seluruh negara China. Iaitu tak kira Taiwan atau tanah besar, ini merupakan satu negara. Ini diiktiraf oleh kedua-dua pihak berkuasa di Taiwan atau di tanah besar. Dan sebenarnya kalau apa yang dikatakan kemerdekaan Taiwan ini juga sudah melanggar apa yang dikatakan perlembagaan yang sekarang dilaksanakan di Taiwan. Oleh itu sebenarnya ini merupakan satu fakta yang tak boleh berubah, iaitu Taiwan merupakan sebahagian dari China. Dan kalau Pelosi, dia ketika Amerika Syarikat menjalinkan hubungan dengan China, sudah mengiktiraf di dunia ini hanya satu China saja, dan diwakili oleh Republik Rakyat China. Dan kalau Taiwan sebahagian dari China. Kalau ini semuanya tercatat dalam dokumen terjalinnya hubungan diplomatik dan boleh cek di PBB. Tapi meskipun begitu, dia masih melawat ke Taiwan tanpa izinan dari China. Saya rasa ini sudah cukup bersifat provokasi. Dan satu lagi boleh menjadi bukti. Satria sudah menyelidiki atau membaca laporan dari akhbar utusan pada 1 Jun pada tahun 1974, iaitu hari kedua ketika kita menjalinkan hubungan diplomatik antara China dengan Malaysia. Dalam laporan tersebut juga tertulis, pada hari yang sama, Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan kerana Taiwan merupakan sebahagian daripada wilayah China. Ini semuanya tercatat dan begitu jelas dalam berbagai dokumen-dokumen antarabangsa. Bahkan ketika
Presiden Joe Biden menghubungi Presiden Xi pada 1-2 bulan yang lalu melalui telefon, dia masih menegaskan iaitu pihak Amerika Syarikat akan mengawal dasar satu China, tidak menyokong kemerdekaan Taiwan. Jadi apa niatnya lawatan Nancy Pelosi kali ini ke sana? Saya rasa hanya untuk menimbulkan masalah saja, menimbulkan unsur ketidaktentuan di rantau ini saja. Kita dulu sudah banyak kali membincangkan iaitu macam berbagai unsur ketidaktentuan di dunia ini macam di Ukraine akan membawa impak kepada rantau ini. Tak sangka kali ini Nancy Pelosi membawa unsur ini ke rantau kami. Tapi mengapa pada masa itu kita tengok kalau Ahli Dewan Negara China juga Menteri Luar Wang Yi tetap mengikuti jadual melawat ke Kamboja untuk menyertai itu sesi mesyuarat Menteri Luar ASEAN kali ini. Justru kerana kita amat menghargai moto ASEAN punya. Kerana ASEAN selalu merupakan satu platform. Bukan hanya untuk perbincangan berbagai hal dalam ASEAN saja. Juga antara berbagai negara-negara yang menjadi rakan dialog bagi ASEAN. Dan oleh itulah kita tengok, kita mahu menghargai penyelesaian dari Timur punya, dari ASEAN punya. Dan oleh itu kita khusus kali ini mengeluarkan satu dokumen pendirian China untuk menyokong peranan pusat ASEAN di rantau ini. Saya rasa ini sudah cukup, saya rasa cukup membuktikan keyakinan China terhadap rakan kita iaitu ASEAN dan bersedia kita bersama-sama mengawal kestabilan dan kemakmuran, kedamaian dan juga pembangunan di rantau ini. Prof, sebelum saya nak berganjak ataupun kita nak kembali pada tumpuan asal kita untuk melihat kepada hasil mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN yang ke-55 ini, secara ringkasnya Prof, sebelum saya nak ke topik yang seterusnya, bagaimana ASEAN boleh mainkan peranannya? Kalau kita melihat China dan juga Amerika Syarikat, kedua-dua negara cukup penting di rantau ASEAN ini. Kita kalau boleh tak naklah memilih, kita membuat keputusan untuk memilih antara satu, antara dua ini. Mungkin apa yang boleh dilakukan oleh ASEAN untuk menjamin kestabilan di peringkat serantau ini, Prof? Yang pertama sudah tentulah kita tidak boleh mengambil peranan memihak kepada mana-mana kuasa besar. Ya, seperti yang kita katakan bahawa ASEAN tidak mampu untuk menjadikan satu-satu kuasa besar sebagai satu partner dalam dagang ataupun dalam politik. Jadi dalam konteks ini, ASEAN perlu memastikan bahawa mereka perlu menjalin hubungan baik di antara kedua-dua negara tersebut. Yang kedua sudah tentulah kita tahu bahawa ASEAN mempunyai hubungan diplomatik yang sangat baik dengan kedua-dua negara. Jadi maknanya melalui pendekatan perbincangan menteri-menteri luar, maka persidangan ASEAN kali ini boleh mengajak wakil daripada China maupun daripada Amerika untuk berbincang dan menyatakan pendirian ASEAN bahawa kepentingan ASEAN sangat bergantung kepada hubungan baik di antara kedua-dua negara. Kerana kita tahu bahawa kita tidak mampu apabila pertikaian di antara kedua-dua negara ini berlaku pada saat di mana keadaan ekonomi dunia, keadaan ekonomi di rantau ini sangat terkesan akibat konflik di antara Ukraine dan Rusia, maka sudah tentulah kita tidak mahu konflik di antara Amerika dan China ini berpanjangan. Jadi sudah tentulah hubungan baik ASEAN di antara ASEAN dengan negara China, ASEAN dengan negara Amerika, maka hubungan yang baik ini boleh diteruskan dengan mengajak kedua-dua negara untuk berbincang bagi memastikan bahawa peranan kedua-dua negara dalam kestabilan politik dan ekonomi di rantau ini sangat penting. Dan kita melihat bagaimana hubungan China dengan semua negara-negara ASEAN ini adalah berada pada tahap yang sangat baik, dan juga hubungan Amerika dengan semua negara-negara ASEAN juga adalah mempunyai hubungan yang sangat baik. Kita tahu sebelum ini Malaysia juga membuat lawatan dan Menteri Luar China juga membuat lawatan ke Malaysia, dan kita juga melihat bahawa Amerika ini merupakan pertama kali lawatan kalau kita katakan speaker datang melawat ke Malaysia dan juga ke Singapura. Ini merupakan satu
pengiktirafan daripada Amerika sendiri bagi memastikan bahawa hubungan dagang di antara Amerika dan juga Malaysia dan juga negara ASEAN yang lain sangat baik dan berada pada tahap yang positif. Jadi bagi saya, melalui persidangan ini, wakil-wakil ASEAN boleh berjumpa terus, mengadakan perbincangan dengan wakil kedua-dua negara untuk menyatakan hasrat ASEAN bahawa kepentingan kestabilan politik dan ekonomi di rantau ini sangat bergantung kepada hubungan yang baik di antara kedua-dua negara iaitu China dan juga Amerika. Jadi bagi saya ini perkara pertama yang perlu dilakukan, terutama untuk menjalin hubungan, mengadakan perbincangan bagi memastikan bahawa kedua-dua negara ini melihat bagaimana mereka mempunyai peranan yang sangat penting bagi memastikan bahawa hubungan baik di antara kedua-dua negara mampu memberikan kestabilan politik dan ekonomi kepada semua negara di rantau ASEAN ini. Okey, baik Prof, kita nak beralih kepada satu lagi tumpuan selain pada kita melihat kebimbangan yang disuarakan oleh menteri-menteri luar melihat kepada kestabilan politik di peringkat serantau ini, kita juga ingin melihat kepada satu lagi desakan yang disuarakan oleh menteri-menteri luar yang mana desakan tindakan yang lebih keras ke atas Myanmar. Kita juga sebelum ini telah pun dimaklumkan berkaitan dengan keputusan konsensus 5 perkara dan daripada Myanmar sendiri telah pun berikrar untuk melaksanakan tahun ini, tetapi akhirnya apabila kita bercakap tentang persidangan ASEAN ini, konflik ataupun isu berkaitan dengan Myanmar ini seperti tidak habis-habis ya Prof? Ya, betul. Kerana kalau kita melihat dalam konteks geopolitik di rantau ASEAN, semua negara di ASEAN sangat berpegang teguh kepada prinsip berkecuali. Bebas, aman dan berkecuali merupakan antara prinsip asas pembentukan dasar luar negara. Dan prinsip ini juga didokong oleh semua negara di ASEAN. Jadi bagi saya, melihat kepada konteks inilah kadang-kala ASEAN ini berada dalam keadaan di tengah-tengah. Mereka mahu supaya perdamaian itu berlaku di Myanmar kerana pentingnya kestabilan di Myanmar itu bagi memastikan juga kestabilan di rantau ini. Kerana Myanmar berjiran dengan negara-negara ASEAN yang lain. Jadi sudah tentulah kepentingan negara-negara ASEAN sangat bergantung kepada kestabilan politik di Myanmar. Namun dalam masa yang sama, berpegang kepada prinsip bebas, aman dan berkecuali, maka sudah tentulah negara-negara ASEAN kadang-kadang sukar untuk menyatakan peranan mereka bagi memastikan apa yang mereka inginkan itu bukan dilihat sebagai satu usaha untuk campur tangan dalam urusan dalaman terutama di Myanmar itu sendiri. Sebab itu kita lihat kadang-kadang ASEAN berada di dalam keadaan yang sangat sukar. Yang pertama untuk memastikan bahawa Myanmar itu akan berpegang teguh kepada pendirian yang telah dibuat oleh semua negara ASEAN, terutama bagi memastikan kestabilan politik di Myanmar, tetapi dalam masa yang sama memastikan juga bahawa pendirian ASEAN itu tidak dilihat sebagai satu usaha untuk mencampuri politik dalaman di Myanmar. Jadi bagi saya, apabila tidak ada satu tindakan yang diambil oleh junta Myanmar misalnya bagi memastikan kestabilan, mungkin ASEAN perlu melihat di luar kotak kerangka dasar bebas dan berkecuali itu. Mungkin perlunya ada satu tindakan yang lebih tegas. Misalnya kalau kita melihat bagaimana Amerika apabila adanya konflik Ukraine dan Rusia, maka mereka mengenakan sekatan ekonomi terhadap negara Rusia. Jadi mana-mana negara tidak boleh melakukan perdagangan dengan negara-negara tersebut seperti Rusia misalnya. Mungkin dalam konteks inilah maka kita perlu berperanan, ASEAN perlu berperanan untuk mengambil tindakan yang lebih drastik. Kerana kita lihat rejim Myanmar seolah-olah engkar dengan apa juga keputusan. Bukan saja yang telah diusulkan di PBB, bahkan juga yang telah diusulkan oleh ASEAN.
Zahong, selain pada kita melihat isu berkaitan dengan jaminan kestabilan dan juga keselamatan di peringkat serantau ini, kita tahu China juga merupakan rakan dialog bagi ASEAN dan China juga begitu penting bagi ASEAN dan ASEAN juga begitu penting untuk China. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan sejauh mana sokongan China terhadap ASEAN dalam menerujui kerjasama serantau ini, Zahong. Ya, sebenarnya kita boleh faham iaitu ini merupakan kali kedua Menteri Luar Wang Yi melawat ke Asia Tenggara pada bulan ini sahaja. Dan tambah lagi, kalau kita pun boleh tengok kalau Presiden Indonesia Joko Widodo baru melawat ke China. Sebenarnya kalau interaksi antara kedua pihak cukup kerap boleh dikatakan. Dan kalau melihat kepada antara China dengan Malaysia juga begitu. Saya sudah cek itu agenda lawatan kedua pihak atau komunikasi antara kedua pihak. Sebenarnya Menteri Luar kedua-dua negara boleh dikatakan setiap bulan ada komunikasi. Dan ini sudah memperlihatkan begitu rapatnya hubungan kita kedua-dua negara. Kedua-dua negara dan juga China dengan ASEAN. Dan kalau kita lihat dokumen pendirian China mengenai peranan pusat ASEAN kali ini pun sudah cukup jelas menyatakan China tidak akan menentu pihak ASEAN menyebelah kepada sesuatu pihak dan China akan menyokong integrasi dalam ASEAN, iaitu akan menyediakan lebih banyak bantuan kepada negara-negara di kawasan perairan Lancang Mekong dan juga bahagian timur di ASEAN supaya pembangunan ekonomi mereka meningkat secara setaraf dengan berbagai negara-negara ASEAN yang maju sedikit. Dan kalau bagi integrasi serantau, China juga menyokong ASEAN memainkan peranan yang utama supaya kita bersama-sama mewujudkan RCEP juga macam CAFTA yang dinaik tarafkan lagi antara kedua-dua pihak iaitu FTA antara China dengan ASEAN lah. Dan selain itu, China juga menyokong ASEAN menjadi satu zon bebas dari nuklear. Dan China menyokong juga kepengumuman bersama dari Indonesia, dari Kamboja dan Thailand untuk bersama-sama menjayakan siri mesyuarat ASEAN pada tahun ini dan juga APEC tahun ini dan juga kumpulan 20. Ini semuanya sudah memperlihatkan sokongan China kepada peranan yang dimainkan oleh ASEAN di kerjasama serantau ini. Dan memang ini kerana China sudah mendapat manfaat juga dalam mengawal hubungan rapat dengan rakan dialog kami di ASEAN, khususnya dengan Malaysia kita juga. Kerana kita tahu kalau ekonomi sebenarnya menjadi asas bagi hubungan politik antara satu negara dengan pihak lain. Kalau kita lihat, kalau perdagangan antara China dengan ASEAN, sekarang ASEAN sudah menjadi rakan dagang pertama bagi China sejak tahun lalu hingga sekarang. Saya rasa ini sudah menjadi juga satu bukti yang cukup jelas. Peningkatan atau penaik tarafan secara besar-besaran hubungan kedua-dua pihak. Dan dengan asas ekonomi ini, kita ada banyak bidang yang lain boleh dikeluarkan lagi untuk meningkatkan kerjasama, termasuk pemulihan ekonomi pada pasca atau endemik. Kita tengok kalau Presiden Indonesia Joko Widodo melawat ke China dulu, kedua-dua pihak sudah janji akan menyokong Indonesia menjadi satu pusat pengeluaran vaksin di kawasan Asia Tenggara. Ini akan menjadi satu jaminan keselamatan atau kesihatan awam pada serantau ini pada masa depan. Dan kalau melihat kepada pandemik dan juga berbagai wabak yang turut muncul di dunia ini, kita tahu kalau kesihatan awam sudah menjadi satu asas atau jaminan penting bagi keselamatan dan juga pembangunan ekonomi bagi semua penduduk di dunia ini. Dan satu lagi kita pun boleh tengok ketika Menteri Luar China melawat ke Malaysia, kedua-dua pihak sudah janji nanti akan menggalakkan mahasiswa dari Malaysia balik ke China untuk meneruskan pelajaran mereka secepat mungkin. Saya rasa ini sudah juga memberikan satu isyarat yang cukup positif, iaitu pertukaran antara rakyat kedua-dua pihak akan dipulihkan secepat mungkin. Semua ini merupakan trend yang cukup positif, saya rasa. Dan sekarang kita sudah menjalinkan hubungan jiran yang dalam sejarah yang begitu lama, sudah beribuan tahun.
hingga sekarang hubungan kita sudah menjadi semakin rapat. Oleh itu saya rasa pada masa depan, kalau hubungan antara China dengan ASEAN mesti menjadi semakin rapat dan kita akan bersama-sama menjadi satu kuasa atau melantangkan lagi suara dari Asia Timur kita menjadi satu kuasa baharu untuk membentuk tata tertib antarabangsa ini. Prof, mungkin saya ada lebih kurang dalam 1 ataupun 2 minit akhir ni apabila Zhang Hong bercakap tentang pengukuhan materialism dan juga bagaimana kerjasama integrasi ekonomi pasca pandemik dan juga menuju endemik perlu diperkukuhkan sama ada China dan juga di peringkat ASEAN ini, akhirnya ia berbalik kepada permulaannya melihat pada kestabilan di peringkat serantau ini. Mungkin secara keseluruhannya Prof boleh beri sedikit pandangan melihat pentingnya usaha-sama bagi menjamin kestabilan dan juga keselamatan di peringkat serantau ini, Prof. Okey, yang pertama sudah tentulah kita sangat berpuas hati kerana kesemua negara-negara ASEAN ini berada dalam satu kerangka pemikiran yang sama. Jadi kalau kita melihat bahawa masing-masing negara di ASEAN percaya bahawa kestabilan politik itu sangat penting. Jadi berdasarkan kepada faktor inilah maka sudah tentulah semua negara ASEAN akan melakukan pelbagai usaha untuk memastikan bahawa setiap isu yang timbul terutama di dalam rantau ini perlu diselesaikan secara bijaksana. Dan ini bagi memastikan supaya tidak ada apa-apa faktor yang boleh mengganggu-gugat kestabilan politik di rantau ini. Yang ini termasuklah isu kerana kita tahu bahawa jika Myanmar tidak stabil, maka ia akan memberi kesan kepada negara-negara jiran. Ya, seperti sudah tentulah kita lihat apa yang berlaku sebelum ini di Thailand. Pelarian itu juga mempengaruhi geopolitik di Malaysia, di Indonesia dan juga di Singapura. Jadi ini semua mempunyai kesan yang sangat besar. Tetapi apabila kesemua pimpinan politik di negara-negara di ASEAN bersetuju bahawa perlu ada satu penyelesaian yang konkret mengenai kesalahan politik di rantau, maka sudah tentulah semua negara perlu akur. Dan dalam konteks ini, sudah tentulah ASEAN perlu memainkan peranan yang lebih besar bagi memastikan bahawa Myanmar akan patuh dan akur terhadap apa juga ketetapan yang telah dibuat oleh kesemua negara-negara ASEAN. Jadi ini penting bagi menjamin kestabilan politik dan sudah tentulah kestabilan politik akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang pesat di rantau ini. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad. Prof adalah Ketua Kluster Tadbir Urus dan Integriti Pusat Pengajian Kerajaan, Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa daripada UUM, dan seperti tadi kita bersama dengan Zhang Hong, wartawan daripada Kumpulan Media Cina CMG, yang mana kedua-dua panelis pada malam ini berkongsi pandangan melihat pada susulan mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN yang ke-55 dan sedikit pandangan melihat kepada susulan lawatan yang dilakukan oleh Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi yang dilakukan khususnya melihat kepada jaminan kestabilan di peringkat serantau ini. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.